Dan kita kembali kepada perbincangan buku yang bertajuk Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun bersama saya Lutfil Hadi bin Rosli selaku moderator anda pada hari ini. Dan kali ini seperti biasa kita menampilkan Prof Soleha bagi membincangkan satu buku yang menarik yang saya fikir buku ini menawarkan beberapa solusi kepada masalah ketamadunan yang kini menjadi perbincangan yang agak hangat dalam kalangan kita. Maka dalam usaha untuk kita memahami tamadun, maka buku ini adalah antara karya yang boleh dirujuk oleh rakan-rakan dalam usaha untuk memahami beberapa peristiwa dan kaitannya dengan antara kajian ini sebenarnya menelusuri dari sudut salah silah para nabi. Dari situ barulah kita memahami tentang kewujudan tamadun antara satu sama lain. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan perbincangan kita iaitu berkenaan dengan satu topik kerajaan terawal dan bahasa para nabi. Kalau sebelum ini kita belajar tentang, kita diperkenalkan tentang kaum Ad dan kaum Samud serta ujian dan bala yang menimpa mereka dan juga kemahiran-kemahiran yang dimiliki oleh dua kaum ini, iaitu kemahiran dalam mungkir gunung, mungkir batu, dan pada masa yang sama kita juga telah berkesempatan untuk belajar sedikit, menelusuri sedikit tentang sejarah awal Palestin. Dan tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada Prof sebagai lanjutan kepada perbincangan tahun lepas di topik yang sama, iaitu kerajaan terawal dan bahasa para nabi. Wallahu a'lam, dan saya serahkan kepada Prof Soleha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lutfil Hadi selaku moderator kita untuk program bedah buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Untuk perbincangan pada minggu ini adalah sebenarnya sambungan daripada perbincangan kita pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita telah bincang tentang asal-usul kaum Ad dan Thamud, dan beberapa watak yang kita pamerkan, yang kita bincangkan merupakan watak yang boleh dibandingkan di dalam Al-Quran itu sendiri, iaitu Luqmanul Hakim dan Luqmanul Ad adalah dua manusia yang berbeza. Dan untuk minggu ini Ustazah rasa kita terus kepada kerajaan terawal ini sesudah kita melalui Yaman, iaitu kaum Ad, dan kita menyentuh sedikit tentang Samud, iaitu berada di utara Saudi ataupun di Madinah, utara Madinah. Kita beralih pula perbincangan kita ke Palestin, Palestin purba. Palestin purba. Kalau lihat dalam buku Ustazah muka surat 121, iaitu 121 bahasa Kan'an dan bahasa Phoenician, Ustazah meletakkan di sini ialah apabila menceritakan tentang Palestin kuno, sudah tentu ia tidak disetujui, ia tidak dialu-alukan oleh pihak Yahudi. Ia tidak dialu-alukan. Bahkan mereka meletakkan satu propaganda yang mengatakan bahawasanya Palestin ini ialah sebagai tanah air Yahudi itu benar. Palestin ini tanah air Yahudi itu benar. Jadi hal ini termasuk dalam kajian biblical study kajian Bible, yang terus menerus menafikan hak sejarah purba Palestin. Mereka menceritakan tentang kisah purba dan kuno, tetapi
mereka menafikan siapa milik Palestin itu. Siapa yang berhak ke atas Palestin itu. Dan kalau kita melihat menurut Kent Wetland pada 1996, kajian Bible tidak pernah memberikan peluang untuk membincangkan alam purba Palestin yang dihuni oleh bangsa Kanaan. Bangsa ini diakui sebagai Arab Proto oleh kebanyakan ahli sejarah genealogi sebagai pemilik asal bumi Palestin. Siapakah bangsa Kanaan ini? Kanaan ini adalah orang ataupun penduduk asal Palestin itu sendiri. Mereka ini walaupun mereka ini kerjanya bertani dan nelayan. Walaupun mari berbagai-bagai kuasa memerintah Palestin, sama ada Herodot ataupun Syakhad ataupun Ptolemy ataupun Seleucid ataupun Rom ataupun Byzantine ataupun Parsi ataupun Nebuchadnezzar dan sebagainya, mereka kekal berada di tanah air itu dan mereka tak kisah pun. Mereka tidak berhak, mereka tak nak pun kuasa. Yang penting mereka dapat hidup aman dan dapat cari ikan dan bertani. Mereka ni macam orang laut di Melaka. Mereka adalah penduduk asal, kerjanya nelayan dan bertani. Itu saja. Jadi, itulah penduduk asal Palestin. Mereka adalah Proto-Arab atau Arab Proto dan Semitic. Bahasa mereka ialah Semitic Barat. West Semitic. Ya, Semitic Barat. Jadi, apa yang Ustazah ingin kita bincangkan di sini ialah bahasa, apakah bahasa yang dituturkan oleh bangsa ini pada ketika itu. Bilakah ini berlaku? Pada tahun bilakah? Mengikut data ekologi yang digali di Palestin sekitar awal kurun yang ke-20, ya, mereka telah menjumpai beberapa artifak yang berusia 3000 BC. Beberapa artifak yang berusia 3000 BC. Ini bermakna 3000 BC, 3000 tahun before Christ, sebelum lahirnya Nabi Isa AS, sudah wujud penempatan dan aktiviti di Palestin itu. Maknanya sebelum kita bincang tentang Nabi Hud dan kemudian kita pergi ke Nabi Saleh, dan kita telah bincang sebelum ni bahawasanya waktu Nabi Hud lebih kurang 3500 BC. Nabi Saleh lebih kurang 3000 BC. Jadi, di Palestin ini, 3000 BC ini sudah ada orang. Sudah ada penempatan. Iaitu hasil daripada penghijrahan atau perpindahan manusia daripada utara, daripada Ararat itu, Pergunungan Ararat, kemudian Pergunungan Ararat daripada Mesopotamia, daripada Babylon. Mereka suka bernomad untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan Palestin mengikut Profesor Donald B. Radford, mungkin Lutfi boleh paparkan dia punya tu. Okey, Profesor Donald B. Radford daripada Canada. Saya ada tunjuk dia punya Kanaan, Egypt, language and Israelite Ancient. Sekejap. Jadi beliau telah mengatakan bahawasanya bahasa terawal yang digunakan oleh orang Kanaan pada ketika itu dikenali sebagai bahasa Keftiyu ataupun Keftar. C-A-P-H-O-R, Keftar. Keftiyu ataupun K-E-F-T-I-U, Keftiyu. Ya. Okey. Ini adalah daripada buku Profesor Donald B. Radford, Egypt, Israelite, Ancient Egypt, Israelite and Palestine. Dia mengatakan bahawasanya the impact Levantine and Mesopotamia culture made on Egypt of the New Kingdom is nowhere more vividly reflected than in the lexicon of the Egyptian language. Maksudnya, bahasa Kifti ini telah mempengaruhi the New Kingdom of Egyptian language. Ini pada tahun 1920.
1520 BC. 1520 BC, dia lebih kurang time Nabi Yusuf. Mereka mengenali ini ialah the new kingdom of Egyptian. The new kingdom. So dia kata, laboriously transcribed by Egyptian scribes into hieroglyphics in the fashion known as syllabic orthography. Although the Egyptian dialects resist syntactic change, most of the loan words are nouns. Their clear nicks for terms for new techniques, manufactures, and material results in a foreign vocabulary that constituted a gauge for the relative influence of Canaanite over the whole spectrum of culture. Maksudnya, ada kesan, ada spectrum whole, ada kesan pengaruh Kanaan ke atas orang-orang Egypt. Ya, jadi mereka menggunakan bahasa Kanaan itu yang dikenali sebagai bahasa Kiftiyu di dalam kebanyakan manufactured, seperti mereka macam mana nak buat pedang, nak buat alat-alat senjata untuk berperang. Kerana Egypt ini pernah menawan Palestin. Egyptian pernah menawan Palestin, tetapi untuk menawan Palestin, mereka perlu belajar daripada Palestin beberapa perkataan. Ratus-ratus perkataan mengikut Donald B. Radford. In hundreds of Canaanite words turn up in New Kingdom documents. Ya, kalau kita lihat di sini, bahawasanya Palestin itu merupakan satu pelabuhan yang sibuk. Kebanyakan kawasan daripada Teluk Aegean itu tumpuannya adalah di pelabuhan di Palestin, iaitu di Bablos. Bablos itu merupakan satu pelabuhan yang sibuk, dan Palestin merupakan satu center. Sehingga kan mereka mengambil beberapa term, nama-nama yang digunakan untuk membuat senjata, peralatan. Ya. Okey, Lutfi. Pergi ke Ustazah nak pergi ke David F. Graff. David F. Graff. Okey, David F. Graff. Siap. Aramite. Okey, besarkan sikit. Okey, turunkan sikit. Okey. As early as the 8th century BC. 8th century BC means 800 tahun. 800 before Christ. 800 tahun before Christ. BC. 8th century BC, Aramaic was the primary language of administrations and diplomacy. Sini sikit, posisi sikit. Tak nampak. Diplomacy for the western parts of the Assyrian Empire, either in conjunction with Akkadians or even in place of it. By the 7th century, kalau ikut BC dia menurun. Sebagai Ustazah Ahmad cerita sebelum ni, dia menurun. Dia nazul. By the 7th century, Arameans were serving in the center administrations as palace officials, provincial governors, and court scribes. Okay. In fact, the new Assyrian regime became so westernized that it has been described as an empire Ashro-Aramean. Maksudnya apa di sini? Orang-orang Assyrian menggunakan bahasa Aramaic sebagai bahasa pentadbiran mereka. Ini berlaku sekitar 700 sebelum Masihi dan 700 dan 800 sebelum Masihi. Okey. Boleh tak Lutfi bawakan Ustazah gambar-gambar yang Ustazah hantar tu, gambar peta. Ustazah nak tunjuk bukti dulu. Yang Ustazah baru hantar peta tu. Tunjuk je peta. Sedang.
Okey. Lagi turun bawah. Ustazah mau peta. Turun bawah. Turun lagi. 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 Turun. Okey. Berhenti. Berhenti yang gambar tadi. No. Atas lagi. Yang tadi yang gambar apa? Peta tadi. Dah betul dah tadi. Bawah. Atas lagi. 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 Okey. Yang ni Ustazah nak. Kalau kita tengok daripada sini ya, Damascus, kan pernah ingat tak minggu lepas saya sebut Fertile Crescent Area. Fertile Crescent Area dia bermula daripada Iraq, Iraq, naik ke Babylon, kemudian dia pergi ke Syria, Haran, ya, selatan Turki, kemudian dia turun ke Palestin, sebenarnya daripada Palestin dia boleh pergi lagi ke semenanjung Sinai, kemudian dia pergi ke Egypt. That is called the Fertile Crescent Area juga sebab dia menghala ke situ, dan Egypt tu subur kan sebab dia ada sungai Nil. Jadi sekarang ni Ustazah nak cerita ni macam mana kalau tengok daripada sini warna merah pink tu, peach tu, Assyrian Empire bermula 9 century 900 tahun. 900 tahun. 900 tahun means kerajaan Greek baru nak bermula. Mengikut George Zaidan dia bahagikan tamadun Greek kepada 7 bahagian. Yang pertama dia kata daripada 900 BC sehingga 700 BC. Yang kedua dia kata 700 BC sehingga ke 600 BC. Okey. Zaman 900 ke 700 adalah zaman kegelapan, zaman sihir, zaman kepercayaan karut, zaman Zeus, zaman Poseidon, percaya ke benda-benda gitu. Daripada 700 hingga ke 600 adalah zaman bagaimana mereka mula dah nak buat senjata, nak cipta pedang dan sebagainya. Daripada 600 ke hingga 500 mereka dah mula belajar falsafah. Dan Sokrat bermula 500 BC, kemudian Plato 400 BC, Aristotle 300 BC, 325 BC gitu. Kan dia guru kepada Alexander the Great. Apa yang Ustazah nak bincang di sini ialah ketika Greek dalam keadaan yang baru nak mencari tamadun, baru nak belajar, nak buat pisau, nak itu, nak ini, di kawasan Iraq, Babylon, naik ke Syria, turun ke Hamad dan Byblos, Damascus, semua ini semua, sudah ada kerajaan empire yang kuat, namanya Assyrian Empire. Bermula pada 9 hingga tak silap Ustazah dia hilang pada 3 atau 4 macam tu. 4 BC. Jadi ketika ni dia kuat. Ya. Ketika ni dia kuat, kalau tengok kerajaan ini dia mula-mula dia warna peach tu dia kecil lagi. Tetapi bila dah warna hijau tu dia dah makin besar kerajaannya. Assyrian ini. Jadi mereka menggunakan bahasa Aramaik. Ya, mereka menakluki Babylon, menakluki Iraq. Uruk, Lagash, Syurupak semua, Kish semua, mereka Iridu, mereka takluki, dan begitu juga dengan Jerusalem dan Samaria serta Byblos di sini. Ya. Dan pernah Ustazah cerita pasal orang-orang Phoenician kan? Orang Phoenician dia mencari kulit kepah tu, kulit siput untuk dijadikan warna itu, purple color itu melalui sepanjang sungai di Byblos dan Teluk Aegean ini. Ditolong oleh anjing-anjing untuk mencari mengutip kulit siput itu. Ya. Okey.
Apa yang saya nak cerita di sini? Okey, gambar seterusnya. Bawah, peta seterusnya. Okey, di sini yang tadi saya nak tunjuk Ugarit. Okey, Ugarit ini di tepi pantai, di sebelah barat Syria kiranya ini. Jadi Ugarit ni saya pernah sebut minggu lepas bahawasanya ada dua pendapat mengatakan bahawasanya asal usul orang-orang Phoenician. Ada yang mengatakan orang Phoenician daripada Ugarit. Dari sini, selepas mereka kalah berperang dengan orang-orang Aram di Damsyik. Damsyik dia macam center sikit. Jadi bila dia kalah, orang Ugarit kalah berperang dengan orang Aram di Damsyik, di kawasan Damsyik dulu namanya Aram. Jadi sebahagian daripada mereka melarikan diri ke Palestin, maknanya turun ke selatan. Ya, turun ke selatan. Adapun pandangan yang kedua mengatakan orang-orang Feniki ini datang daripada Ninaweh. Ninaweh itu tempat Nabi Yunus alaihissalam. Ninaweh itu di Babylon. Maknanya mereka daripada Babylon kan jauh. Mereka berhijrahlah. Tapi mereka melalui kebanyakannya menggunakan Fertile Crescent Area. Sebab kawasan itu subur. Ini disebabkan itulah bila dicari gali artifak di Palestin itu, terdapat artifak yang berusia 3000 BC. Maknanya sudah ada aktiviti penempatan di Palestin itu. Itu penduduk asal di situ. Ya. Okey. Bagi bawah lagi. Okey. Kalau lihat di sini, ni yang kecil ni, ya, yang nampak ada tu adalah laut mati. Laut mati. Jadi, laut mati ni dia di antara Jericho, Jerusalem dan Hebron. Kan saya ada sebut Ezen Geber tu. Nanti kita cerita pasal Nabi Sulaiman, dia akan sebut Ezen Geber sini dengan Tarshish. Ini Petra. Petra, ingat tak minggu lepas yang salah satu gambar tu, orang-orang yang tebuk gunung tu untuk dibuat istana dan tempat duduk. Ini orang-orang dari Petra, ini Nabatin. Orang-orang Nabatin di sini. Ini adalah Jordan ni sekarang ni. Ni Jordan. Jadi sekarang ini, kalau dilihat sini, Jericho. Maknanya Nabi Musa, turunkan sikit sebab bawah ni ada Jabal Moses. Turunkan sikit. Jabal Moses. Jabal Moses, Bukit Moses. Bukit Moses. Kemungkinan di sini ialah, turun lagi, atas sikit. Ustaz nak tunjuk gambar Jericho tadi. Jericho, turun bawah, Jericho lagi. Jericho, okey. Jadi Jabal Musa, dia kan daripada sini, daripada Mesir. Daripada Mesir dia lalu, Laut Merah kan? Belah Laut Merah, kemudian dia tunggu di sini. Kemudian Tursina tu di kawasan sini saja. Tapi dia nak masuk dekat Palestin. Musa tidak pernah masuk ke Palestin. Dia tidak berjaya untuk masuk ke Palestin. Jadi, dia suruh siapa? Dia suruh Yusha bin Nun. Kalau saya sebut minggu lepas, bila nak masukkan ada dalam surah dalam Quran tersebut, bila Musa nak suruh Bani Israel itu masuk, apa Bani Israel itu cakap? Dia kata, nahnu nakhafun anhum ya Musa, haula'i minajabbarin. Kami takut mereka tu wahai Musa. Mereka itu adalah orang Jabbarin. Siapakah Jabbarin? Mereka adalah Arab Proto. Jabbarin ni, mereka ni adalah orang yang jahat. Yang ditakuti, berbadan besar, ganas, ya, barbarian lah, lebih kurang gitu. Jadi Musa dia minta Yusha bin Nun masuk, dan bila Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, jadikan Yusha bin Nun itu nabiyan. Apabila dah didoakan begitu, bila Yusha masuk tu, dia nak masuk ke Jericho. Jericho itu dikenali sekarang dalam bahasa Arab dipanggil Ariha. Ariha. Jericho itu Ariha, kota Ariha. Jadi di sinilah semua berlaku. Kenapa nak masuk ke kota Ariha ni? Sebab di situlah peninggalan Nabi Daud alaihissalam. Yang makna di sini kawasan suci. Minta maaf. Di sini kawasan suci, Nabi Daud dan Nabi Musa, dia beza dia sikit saja. Dulu Nabi Daud sikit saja. Jadi
Di sini kawasan suci. Ya. Jadi bila dia masuk, pada waktu itu hari Jumaat. Saya baca dalam tarikh Tabari, waktu itu hari Jumaat, bila dia nak masuk dekat Jericho ke Ariha, pembukaan Fathu Madinah Ariha. Kota Ariha, pembukaan kota Ariha dilakukan oleh Yusha' bin Nun. Tapi hari Jumaat, tetapi dia minta doa dengan Allah, pegunkan matahari selama sejam. Itu berlaku. Baca ada dalam Tabari, Ustaz baca. Dia minta Allah Ta'ala pegunkan matahari selama sejam supaya jangan lagi matahari terbenam. Dia nak tahan matahari daripada terbenam supaya apa? Supaya tidak masuk waktu hari baru. Dalam agama Samawi, dalam agama Tauhid, hari baru bermula sesudah Maghrib. Maghrib itu dah bermula hari baru. Maknanya terbenam matahari dikira hari baru. Ya, dalam agama Samawi. Ya, tetapi kenapa kita ikut sekarang kalau pukul 12 1 minit tu baru agama baru, baru hari baru, kita ikut jarak yang salah. Maklumat yang kita terima, kita mengikut aturan yang salah. Dia bukan aturan daripada agama Samawi. Ya. Jadi sekarang ini bila dia masuk, dia minta Allah pegungkan dan Allah tunaikan permintaan dia. Dia dapat bunuh semua Jabarun, haula'i min Jabarin dekat kawasan Jericho itu. Kawasan Palestin itu. Tujuan untuk dia masuk ke kota Ariha itu tadi. Okey. Di sini kita dapat tahu bahawasanya hari baru adalah hari Sabtu. Hari baru adalah hari Sabtu, ya. Jadi sebab itulah orang-orang Yahudi sekarang dia mengatakan hari Sabtu itu hari Sabat. Hari Sabat ni tak boleh membunuh. Sebenarnya benda ni dia ambil daripada kisah yang berlaku pada Yusha' bin Nun tu. Ini adalah agama Samawi. Ya, dia ambil orang punya, kemudian dia kata dia punya, dan dia asimilasikan benda tu milik mereka, milik dia daripada bercucu-cicit daripada setiap generasi. Pemahaman itu diberikan maklumat yang begitu. Okey. Selain daripada masalah ini, Ustazah akan dedahkan juga masalah dari sudut bahasa. Okey. Lutfi ambil maklumat tentang Al-Azami. Buku Al-Azami. Okey. Okey, besarkan sikit. Ini dalam kitab The History of the Quranic Text. Ini kitabnya, ya. Muka surat 272. Besarkan sikit lagi, Lutfi. Saya nak baca. Okey. Itu tulisan yang Ustazah buat, ya. Ustazah tulis dengan pensel, ya. Sebab Ustazah memang baca tu, kalau Ustazah baca memang dia dakik. Ustazah belajar satu-satu tu. Perkataan apa tu. Itu A, itu J, itu apa semua tu. Itu sebenarnya nak kata Allah tu as a simple Assyrian secret. Ni. This symbol, ya. This symbol, Alaf or simply Alaf, Assyrian script, was so called because it was the original Aramean. It was called the original Aramean form of the Phoenician script. Ini form asal Phoenician script yang diambil oleh orang-orang Aramaik. Bilakah orang Phoenician tu ada dekat Palestin? Orang-orang Phoenician wujud di Palestin lebih awal daripada orang-orang Aramaik. Sebab orang Aramaik bila dia kalah perang, bila dia menang perang dengan orang
Finiki dengan Ugarit, dia kekal dulu di Aram tu, di Damsyik. Kedua mereka ini yang berhijrah, yang kalah tadi. Ya. Jadi which has been coming into use since the 8th century. Kita tengok peta tadi kan. Peta yang Ustazah kata Assyrian tadi. Assyrian tu dia bermula pada 8th century. 800 tahun sebelum Masihi, and which was brought back by the Jews returning from the exile. Apa makna which was brought back by Jews returning from the exile? Ustazah pernah cerita rasanya dalam first siri kita, bahawasanya maksud Jews returning from the exile kan zaman Nebukadnezar telah menawan orang-orang, telah menakluki. Nebukadnezar ni daripada Iraq, ya, daripada Babylon, dalam kurun yang ke-8 atau dalam kurun 7 macam tu. Jadi dia telah menakluki Palestin dan dia telah menawan sebahagian besar kaum Israel, Bani Israel itu telah menawan dan membawa mereka ke Babylon untuk dijadikan hamba abdi. Okey. Tetapi apabila selepas Nebukadnezar meninggal dan diganti oleh Nabonidus, ada setengah mengatakan Nabonidus ini anak Nebukadnezar, ada setengah mengatakan tidak ada kaitan dengan Nebukadnezar. Ya. Yang penting di sini, di zaman Nabonidus telah dikalahkan oleh Iskandar Zulkarnain. Oleh Iskandar Zulkarnain yang dalam Quran tu. Dalam surah Al-Kahfi itu. Dikalahkan oleh Iskandar Zulkarnain pada ketika itu. Dan masa dia bawa, masa ditawan itu, Bani Israel ditawan, dibawa ke Babylon itu, di kalangan Bani Israel itu, terdapat Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ada sekali ditawan tu. Adakah Nabi Zulkifli balik? Tak balik. Dia tak nak balik. Jadi dia tidak exile. Dia tidak keluar daripada Babylon tadi. Dia tak keluar. Jadi by Jews returning from the exile. Jadi di sini maklumat ini kita ambil daripada turun bawah sikit. Turun bawah, Ustaz nak tengok dia punya rujukan. Sources. Rujukan bawah lagi. Okey, berhenti. Ni maklumat ini dia ambil Al-Azami ambil daripada Ernest Woodwind. The text of the Old Testament, second edition, William B. Edmonds Publishing Company, Michigan, 1995. Okey. Tempat tadi lagi. Mana Al-Azami ambil daripada Woodwind. Daripada Woodwind ini Jew. Ya. Jadi dia sebab tu dia guna was brought back by Jews returning. Sebenarnya mereka ni bukan Jews. Tapi disebabkan fahaman penulis buku itu ialah Jews dan biblical study. Kalau baca dalam Bible pun dia akan sebut Jews. Dia tak kata Bani Israel, dia kata Jews. Jadi dia tulis Jews lah. Sebab tu kita orang Islam kena kaji dan kita kena jangan ambil 100%. Jadi dia kata back by Jews returning from the exile. Exile maknanya keluar. Balik semula keluar daripada exit. Maksudnya exit. Exile itu exit. Keluar daripada exit from the Babylon, pergi ke Palestin balik. The square script ini, perkataan ini, saya tulis tu, Oyin, Hishi, was derived from this form of the alphabet. The square script was derived from this form of the alphabet. Okay. The square script was not formally designated as Hebrew. It's not designated as Hebrew until the writings of Ben Sira and Josephus in the first century era. Century era means 1 AD. And in the Mishnah and Talmud, all of which are very late developments. Okey, Ustazah ada dalam satu artikel Ustazah terbit dekat Algeria dalam bahasa Arab,
Juzur Tarikh al-Arabi. Tarikh al-Arabi. Ustazah sebut bahawasanya writings of Bin Sirah ini ialah Bin Sirah and Josephus, even the Josephus adalah mereka ini mereka sendiri mengaku bahawasanya square script yang digunakan oleh Hebrew, yang orang Hebrew yang dikata ini square script milik dia lah, milik mereka, sebenarnya baru saja digunakan oleh under the writing of Bin Sirah dan Josephus. Josephus ni Josephus Flavius adalah orang Nabating, tinggal kat Petra. Dia menggunakan bahasa Aramaic. Okay. In the first century and in the Mishnah and Talmud. Mishnah and Talmud ini nama kitab-kitab Yahudi selain pada Taurah. Dia ada kitab-kitab dia banyak. All of which are very late development. Sebenarnya Hebrew ni telah ambil that square script tadi, tulisan yang square script tadi dah terlewat dah. Ya, sebagai contohnya Bin Sirah and Josephus hanya guna pada 1 century. Mereka mengiktiraf bahawa Bin Sirah dan Josephus itu adalah orang Yahudi. Kita tak kisah yang tu. Yang pada so which language was the OT? OT ni Old Testament. Originally written in. Soalan dia. Siapa tanya? Al-Azami tanya. So, dia kata, bahasa apa yang telah digunakan dalam Old Testament? The original written in Old Testament. Dia tak kata Taurah, dia kata Old Testament. From the information above, we see a process of scriptural evolution. Apa makna scriptural evolution? Terdapat evolusi skrip, penulisan data dan dokumentasi. Ya, Canaanite, Aramaic dikenali sebagai Assyrian, ya, sebab dia gunakan bahasa Aramaic tadi, and finally Square, which later on was renamed Hebrew. Kemudian ni asalnya milik Canaanite, milik Aramaic, Assyrian dalam bentuk Phoenician text. Tapi lama-lama finally it was renamed Hebrew. We can conclude that prior to their return from the Babylonian exile in 538. 538 ni zaman Iskandar Zulkarnain. Ya. Jews did not have any means of written communication. Masa dia exile daripada Babylon, they don't have any any means of written communication, distinctly dia own. Tidak dapat, dia tak ada pun identiti tulisan dia tu. Kalau kita kaji after the exile from the Babylon tadi. Interestingly, Woodfin annexed the Canaanite alphabet by declaring this was the Phoenician Old Hebrew script, the ancestors of all the alphabets of past and present. Jadi Ustazah rasa cukup menarik buku Al-Azami ni. Bila Ustazah itu jadi, dia beri satu kepahaman kepada Ustazah untuk Ustazah menilai balik sejauh mana kedudukan Palestin kuno itu. Ya. Di situ. Sebelum itu, Ustazah ada gambar tentang Atlantis kan? Cuba bawa Atlantis. Ini gambar, pasal Atlantis ni tak ada dalam buku ni, tapi Ustazah kebetulan jumpa gambar tu, Ustazah nak cerita sikit lah kat sini. Mungkin Ustazah boleh ceritakan kot tentang sejarah ringkas Socrates, Plato dan seorang lagi. Okey, bawa dulu yang lepas ni kita pergi ke gambar ni, bawa dulu ke Atlantis. Okey, seperti Ustazah sebut sebelum ni, bahawa Jurji Zaidan bahagikan kepada 7 level, 7 kategori of the development of Greek civilization. Yang pertama kita dah sebut 900 hingga 700, yang kedua 700 hingga 600, yang ketiga 600 hingga 500, dan 500 hingga ke 300 itu alam filosofis. Alam filosofis di Greek itu.
sebenarnya kalau dikaji balik bahawasanya Sokrat bukan orang Greek. Sokrat berasal daripada Pulau Ionia. Pulau Ionia ini satu jajahan takluk di bawah kerajaan Asia Minor. Asia Minor sekarang disebut sebagai Turki. Dan kebanyakan orang daripada Pulau Ionia kemudian ditukar kepada Yunani. Mereka ini adalah orang-orang yang warak dan baik-baik. Jadi bila orang-orang baik daripada Pulau Ionia ini kemudian ditukar kepada Yunani oleh ahli sejarah, kemudian dan kebanyakan orang yang mereka berhijrah pergi ke Greek. Ya. Bila pergi ke Greek, orang Greek melihat kaum atau bangsa yang datang daripada Pulau Ionia ini orangnya baik-baik. Ya. Dan mereka memuja. Mereka memuja sebab mereka tidak ada guidance sebelum ni. Ya. Jadi Sokrat ini adalah mengikut yang Ustazah baca beberapa buku, dia percaya kepada tauhid. Kita tak sebut Islam, tetapi dia percaya kepada Tuhan yang satu. Pernah Ustazah baca satu buku, dia kata setiap malam Sokrat akan pergi mengetuk pintu-pintu di kota Athens. Mengetuk pintu-pintu di kota Athens, dia kata apa tahu? Dia kata bangun, bangun untuk menyembah Tuhan yang satu. Bangun untuk menyembah Tuhan yang satu. Setiap tu. Jadi kelakuan Sokrat ini tidak disukai oleh pembesar-pembesar Greek pada ketika itu. Jadi kemungkinan besar ya kematian Sokrat itu yang dipaksa untuk minum racun itu adalah satu alasan supaya tidak ada siapa yang bersalah. Ya, tidak ada siapa yang bersalah atas kematian Sokrat. Dia sendiri yang minum racun. Sebenarnya ini adalah satu komplot untuk membunuh Sokrat. Kenapa? Sebab Sokrat ini dia punya pahaman dia tidak seperti pahaman pembesar-pembesar Greek pada ketika itu. Ya. Adapun Plato ini, mengikut apa yang Ustazah baca, dia bukan orang Greek. Plato adalah orang Mesir. Ya. Plato ini pun dalam buku dia The Republic, dia pernah cerita, dia kata, dalam buku The Republic yang dia cerita pasal The Atlantis. Dia kata apa? Dia kata, Plato kena ingat, Plato ini pada 400 BC. 400 BC. Dia kata 300 tahun yang dulu, dia kata, Datuk aku pernah cerita. Dia kata. 300 tahun yang dulu, Datuk aku pernah cerita, iaitu 300 tahun yang dulu, sebuah bandar tenggelam. Namanya Atlantis. Okay? So kalau kita tengok ni, there is the illustration of the Atlantis. Gambar Atlantis yang Ustazah dapat daripada Prof. Kopaski. Ya. Ini dia kira, sekarang kalau kita tengok, dia benda ni di atas laut tau. Okey. Gambar lain? Ini dah lewat dah ni. Ustazah nak pergi. Okey. Ini general locations of Atlantis. Dia, kan kita banyak dengar pandangan Atlantis ni dekat Selat Sunda lah, dekat Rusia lah semua kan. Tapi ini yang kita dapat data daripada world map. Ya? World map. Atlantis ini di antara Afrika, benua Afrika Eropah dan benua Amerika. Maknanya dia di lautan Atlantik, general location of Atlantis. Dia di sarga dia di kawasan di pertengahan ini. Ya, dia bukan di Pasifik, dia di antara Amerika Selatan, antara semenanjung Panama, and then ke bahagian Afrika. Okey, gambar lain. Gambar lain. Okey. Kalau lihat sini di Afrika, dia Sea of
of the Circasse. Sea of Circasse, North Atlantic Ocean, Atlantis, and then South Atlantic Ocean. Di sini, ya, di sini Africa, and then this one is Brazil, Panama, Mexico, and so on. Okay, turun lagi. Okay, ini. Jadi kalau ikut cerita Plato tu, dia adalah orang Mesir, dia adalah asal Mesir, jadi kenalah datuk dia ni pernah mendengar cerita yang daripada Atlantis ni berlaku di kawasan itu. Maknanya bukan daripada Selat Sunda. Maknanya cerita yang ni, data ini kita boleh pakai lah. Ya? Okey, turun bawah. Okey, ini confirm. Atlantis location confirm 5/7/2012. 2012. Di antara kedudukan tadilah benua Afrika, bahagian sebelah Asia Timur, Asia, dan antara dia punya Amerika Selatan. Di sini tempatnya. Jadi mana yang mengatakan di Selat Sunda, di Rusia semua tidak tepatlah setakat ini. Ya. Okey. Bawa balik ke bawah. Okey, sebelum gambar je. Okey. Sebelum tu saya nak cerita sikit tentang Aristotle, ya. Aristotle dia merupakan selepas Socrates, Plato dan Aristotle, dia merupakan guru kepada Alexander the Great. Alexander the Great dan Iskandar Zulkarnain adalah orang yang berlainan. Ya. Alexander the Great hidup dalam 325 before Christ. Adapun Iskandar Zulkarnain hidup sekitar 550 before Christ. Nampak tak? Maknanya perbezaan antara Alexander the Great dengan Alexander the Great dengan Iskandar Zulkarnain lebih kurang 300 tahun. Orang yang berlainan dan agama yang berlainan. Ya. Jadi apa yang Ustazah nak cerita di sini ialah Alexander the Great itu telah menakluki sehinggakan sampai ke India. Dan Iskandar Zulkarnain juga telah menakluki dan sehingga sampai ke India. Tetapi waktu berbeza. Sebab tu timeline penting untuk kita fahami supaya kita tidak berkecamuk dan tidak overlapping, to understand. Ya. Okey. Di sini kalau tengok a comparative table of ancient alphabets. Ya. Sebenarnya sebab sebelum ni Ustazah ada sebut bahawasanya pelabuhan Byblos dekat Palestin itu adalah satu pelabuhan yang sibuk. Merupakan banyak kapal-kapal daripada Teluk Aegean itu singgah di Byblos itu. Di kawasan di Palestin, di perairan Palestin itu, di Mediterranean. Dan kebetulan pula kerajaan the New Kingdom of Egypt pula memang menakluki Palestin, tetapi mereka juga masuk, askar-askarnya ramai datang ke Palestin dan mereka menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang Palestin ketika itu, iaitu bahasa Kan'anite, bahasa Kiftiyu itu, dan meminjam banyak nama-nama untuk mereka membuat senjata, pakaian, untuk alat-alat ketenteraan, menggunakan teknik-teknik digunakan oleh orang-orang Palestin, orang Feniki dan orang Kan'anite melalui bahasa Kifti itu tadi. Dan Ustazah ada baca dalam buku Profesor Barry De Powell daripada Cambridge University, buku dia Homer and Odyssey. Dia sebut apa tahu? Dia kata pada mulanya bahasa Greek itu bermula daripada kanan ke kiri. Maknanya kan bahasa Semitik ni mesti kanan ke kiri macam Arab. Bahasa Hebrew pun kanan ke kiri. Bahasa Semitik ini dia bermula kanan ke kiri, dia bukan kiri ke kanan. Ya. Jadi tetapi kenapa kanan ke kiri? Sebab mereka terpengaruh dengan orang-orang Kanaan.
Tetapi kalau kita baca dalam sejarah, dalam tulisan biblical study oleh Western scholars yang agak bias kepada Greek, mereka mengatakan bahawa mereka memperendahkan orang Kanaan. Mereka mengatakan orang Kanaan politis, orang Kanaan itu primitif, orang Kanaan itu low class. Itu yang mereka kata. Tapi sekarang ni, kalau kita salah baca buku Barry B. Powell tu, dia kata daripada kanan ke kiri. Dalilnya apa? Bahasa Greek, kalau dia sebut alif, dia sebut elif. Alpha. Tak? Alpha, beta, gamma. Sebenarnya, sama aja dengan ni. Name and power of the Hebrew text. Sini Hebrew, sebab yang buat ni orang Hebrew. Orang bukan Islam. Orang yang tidak ada fikrah turasi kuno Islami ni. Jadi kata apa? Elif. Bah. Maknanya orang Yahudi akan baca elif, bah, gimel. Dalet, he, ha, he. Va, vaf, vaf, wow, zain, zai, zai, zal, zal, che, tes, yo, yot, yot, ya, ya, kita panggil ya. Kaf, kaf, kaf juga kita. Lamet, lam, mem, mim, nun, nun, sameh, sin. Sameh, sin. Ain. Ain juga. Fa, fa. Zad, sad. Dia kata zad. Qaf, resh, re, shin. Shin, shin. Ta, ta. Okey. Apakah dalil yang, apakah hujah yang digunakan oleh Profesor Barry B. Powell mengatakan bahasa Greek itu ada kaitan dengan bahasa Semitik Barat, orang-orang Kanaan. Dalam bahasa Greek, dan mana tidak pernah ada dalam bahasa Eropah yang lain, dia ada huruf Ain. Dalam bahasa Greek ada huruf Ain. Sebenarnya, huruf Ain ini bukan kebolehan menuturkan huruf Ain itu bukan milik orang Eropah. Dia adalah milik bangsa Semitik. Ain. Tetapi yang peliknya, mengikut Profesor Barry B. Powell, dalam bahasa Greek ada huruf Ain. Itu dalilnya. Dan dia menggunakan kanan ke kiri. Sebenarnya, syair Homer, Iliad dan Odyssey, yang diiktiraf oleh dunia barat, bahawasanya ini adalah literature, the oldest literature in the world, hanya berusia 750 BC. Kalau compare dengan Epic Gilgamesh yang berusia 4000 BC. Sampai ke tahap itu mereka ingin menaikkan Greek dan menidakkan kebolehan orang lain. Nampak tak? Jadi sekarang ini, kalau ada Ain, mengikut Barry B. Powell, dia ada pengaruh dengan bahasa Semitik. Dan syair-syair Homer dalam Iliad and Odyssey itu sebenarnya pada hakikatnya dihafal saja. Bila dihafal, kemudian ditulis oleh orang sesudah Homer itu dari kanan ke kiri. Dia macam penulisan syair Emir Elpis. Ya. Sekarang apa Homer tak menulis? Sebab jenis hafal. Dan Homer ni buta. Dia tak boleh nampak. Itu. Ya. Okey, back kepada cerita. Okey, Ustazah nak gambar yang atas. Gambar yang Gomorrah tadi. Sebelum tu Lutfi. Okey. Minta sekali lagi gambar bawah. Gambar alfabet tadi. Ustazah lupa tadi. Ada sikit. Alfabet tadi. Alfabet. Okey. Sebelum ni, kalau kita tengok ya, alif, A, Arabic diguna ni. Ya. Samaritan diguna ini. Syriac diguna ni. Phoenician diguna ancient Greek macam ni. Ancient Hebrew diguna ni. Sama. Sekarang ni, pernah tak Ustazah sebut sebelum ni, bahawasanya orang-orang Phoenician lah yang pertama mencipta, dia memang Semitic. Orang-orang Phoenician ni orang Semitic. Tetapi, dia juga mencipta, dia juga
adalah orang pertama mencipta tulisan Roman. Makna tulisan Roman bukan dicipta oleh orang Greek. Dicipta oleh orang-orang Phoenix ini. Ya. Ustazah kalau kita ada masa nanti, kita next series, Ustazah akan bawa ini huruf alif ini dalam bahasa Phoenician sama dengan tulisan Batak. Batak di Sumatera. Di mana orang Phoenician ni telah berjumpa dengan orang Batak, dia mengembara kan, dia pandai buat kapal. Jadi mengembara dan telah sampai ke Sumatera, tulisannya lebih kurang macam ni, tetapi dia 90 darjah clockwise. 90 darjah. Dia pusing 90 darjah clockwise. But the concept is there. The concept is there. Jadi sekarang ni kita nak tahu pemikiran bahasa itu telah sampai. Dan kaitan ini ada Phoenician tulisan ni, dia kata Hebrew kan. Ini juga ada kaitan dengan tulisan Jepun. Tulisan Jepun lebih kurang lebih ni. Orang-orang Phoenician menggunakan jujur galur sampai ke, yang saya sebut sebelum ni, mereka telah sampai ke Jepun melalui lembah Bujang itu. Yang boleh lalu tembus kepada Teluk Siam. Ya. Okey. Gambar ke atas. Gambar lagi. Saya nak yang atas sekali untuk cerita pasal Nabi Lut. Lagi? Lagi? Lagi atas. Peta yang satu lagi. Lagi. Okey, bagi peta ni sikit, bagi tulisan tadi, Amhotep tadi, batu bersurat tadi, bawah gambar Amhotep tadi, batu bersurat tu, satunya. Okey, boleh besarkan Lutfi. Okey, ini batu bersurat ini tulisan dia bukan tulisan hieroglifik. Bukan tulisan hieroglifik. Kalau tulisan hieroglifik, dia mesti ada dalam bentuk bergambar. Dia mesti ada gambar burung, gambar kaki semua. Tapi ini dalam bentuk tulisan macam tulisan baku. Tetapi ini adalah surat, cuneiform ni adalah letter surat kepada Amhotep III. Amhotep III. Jadi, surat ini kemungkinan besar daripada sebelah sini, daripada sebelah kanan ini. Sebab tulisan dia adalah tulisan yang berbentuk paku. Dia bukan tulisan dalam bentuk hieroglif. Kalau hieroglifik, tulisan hieroglifik dia mesti datang daripada, kebiasaan datang daripada Mesir ataupun datang daripada Babylon. Kadang-kadang hieroglifik juga ada digunakan di Babylon. Tetapi ini lebih kepada tulisan dalam bentuk paku ini. Ya. Cuma dia ada berbeza sikit dengan Gilgamesh. Okey. Peta tadi, peta yang kat atas tu. Okey. Di sini ialah Dead Sea. Macam gambar yang biru tadilah. Tapi yang ni lebih besar kan. Jadi di sini kita tengok Dead Sea ni ialah kawasan kawasan kaum Nabi Lut. Ni kawasan Lut ni. Ya. Di sini adalah macam saya sebut sebelum ni ialah Palestin. Ya. Di sini pun Palestin tetapi dia hampir kepada Jordan. Dia dah ada satu jauh sikit daripada Palestin yang asal ini. Kan sebelum ni Ustazah cerita bahawa Nabi Ibrahim AS berpisah tempat dengan Nabi Lut AS. Sebab Nabi Lut itu anak saudara dia. Jadi Nabi Ibrahim dia kekal di Palestin. Kenapa dia duduk ke Palestin? Sebab Raja Herodotus pada ketika itu suka kepada dia.
Raja Palestin pada ketika itu suka ke Nabi Ibrahim ni. Jadi dia kekal di situ dan Nabi Lut ini berpindah tinggal di kawasan ini, di kawasan Sodom dan Gomorrah itu. Jadi kejadian cerita Sodom dan Gomorrah kaum Nabi Lut itu berlaku di kawasan ini. Ya, di kawasan ini sehingga diterbalikkan yang kita cerita pada minggu lepas yang ada gambar apa tu? Gambar garam, ya, garam di laut tu. Okey. Pergi atas lagi. Okey. Ini adalah Pompei. Pompei berada di Itali dan kenapakah tengok Ionian Sea tadi. Maknanya Itali kan dia bawah ni sebelah sini adalah Turki. Ya. Jadi Itali ini Pompei ini berada di negara Itali. Ya. Kejadian Pompei ini disebabkan letusan Gunung Vesuvius. Ini berlaku dalam sekitar 79 AD. Apa makna 79? 79 tahun. Makna still lagi dalam first century of AD. First century of AD, tetapi dalam tahun yang ke-79. 79 sesudah ketiadaan Isa alaihissalam berlaku letusan Gunung Vesuvius di Pompei. Okey. Kerana apa? Kerana pusat maksiat. Mereka mengambalkan metra. Konsep metra. Konsep metra itu apa? Konsep yang kalau buat maksiat mesti ditonjol-tonjolkan kepada orang ramai. Kalau nak berzina mesti di tempat ramai, di pasar-pasar. Di tempat orang boleh nampak. Jangan buat sorok-sorok. Itu konsep metra. Mereka mengamalkan konsep metra itulah maka hasilnya. Gambar atas, Mafi. Ini kalau tengok ini, macam mana boleh wujud ni? Pompei ni. Pompei ni baru je dalam kurun yang berlaku 79, tetapi diketahui dalam 1800 je tak silap Ustazah. Apabila seorang putera raja tu dia nak membuat satu development of the country untuk cari, sehingga kan mereka tak tahu pun sebelum ni. Jadi bila digali, orang yang gali tu, kereta yang menggali tu, pekerja-pekerja mendapati ada satu benda yang pelik, ada satu bandar, ada satu kawasan bandar lah. Dan mereka menggali lagi. Bila dijumpai benda ni, dan mereka terkejutlah jumpa dengan makhluk-makhluk yang begini. Bentuk-bentuk yang begini. Dan mereka ini adalah manusia. Dan mereka ini bukannya patung batu, tidak. Bukan patung, dia adalah manusia. Ya. Benda ni disebabkan lahar daripada Vesuvius itu. Sebenarnya mereka ini tidak tahu bahawasanya Vesuvius itu akan meletus. Mereka sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan sukaria sangatlah, ya, dekat Pompei itu, sebab dia tepi pantai dan memang cantik. Ya. Menjadi kunjungan orang, pusat peranginan. Mereka ingat Gunung Vesuvius itu tidak aktif lagi dan sudah mati. Tetapi sangkaan itu melesek, gunung itu diam-diam meletus. Ya, itu. Okey. Ada soalan tak, Lufi? Baik, iaitu ma hiya tawsilatukum fi majalin bahs al-jini fi ma yakhussu al-jin. Soalan, sekali lagi ulang. Soalan daripada Dr. Muhsin kan? Soalan daripada Dr. Muhsin, iaitu ma hiya tawsilatukum fi majalil bahsi al-jini fi ma yakhussu al-jin. Al-jin, Sumeri. Okey, Ustazah ada bincang sebelum ni, terutama dalam buku ni Ustazah sebut ke awal lagi. Sumeri ini
seperti didakwa oleh nanti Ustazah sebut dalam bahasa Arab ya, Ustazah sebut dalam bahasa Melayu, didakwa oleh orang-orang barat, sebahagian daripada Western scholars mendakwa Sumeri adalah berasal daripada Eropah. Mereka datang ke Mesopotamia sekitar 5600 BC. Jadi terbalik pula. Daripada Eropah datang ke Mesopotamia. Mana ada pergerakan lain selain daripada kita, sepaham kita daripada Mesopotamia bergerak ke tempat lain. Tapi mengikut data Western ni terbalik. Jadi dia kata data ni Sumeria ni datang daripada Western 5600 BC dan menetap di Mesopotamia. Dan jumlah mereka ni tak ramai. Tetapi mereka hebat dan bijak. Ada setengah-setengah Western scholar mengatakan mereka datang daripada Belanda. Begitu sampai tahap begitu pihak Western dia ingin menaikkan Europe itu. Ya. Tetapi kalau dilihat teori ini terbalik sebenarnya. Sepatutnya tidak wujud satu penghijrahan pada tahun 5600 itu daripada Eropah ke Mesopotamia. Dia sepatutnya daripada Mesopotamia pergi ke Eropah. Itu wujud. Itu logik. Ya. Sehingga kita tengok Ad dan Samud pun, dia masih lagi berlega dalam sekitar Semenanjung Arab. Mereka tidak keluar lagi. Kalau keluar pun, mungkin mereka sampai ke Ethiopia sahaja. Ethiopia itu maksudnya, kenapa boleh sampai ke Ethiopia? Itu Habsyah sekarang ini. Kerana Ethiopia dengan Habsyah itu dekat. Pada mulanya, Ethiopia dengan Yaman itu sebelah menyebelah. Dia dekat sangat. Dia lebih dekat daripada Malaysia dengan Sumatera. Even sebelum gempa bumi, sebelum perubahan dunia, perubahan tanah, dataran, Ethiopia dengan Yaman itu melekat. No wonder lah sudah ada penghijrahan Semitik ini, bangsa Semitik ke Ethiopia, ke Habsyah itu. Dan no wonder lah bahasa Amharic itu yang digunakan oleh orang-orang Ethiopia itu merupakan bahasa Semitik. Sebab mereka ambil dia turun daripada Yaman tu. Ya. Back kepada cerita Sumeria itu. Jadi, Ustazah punya hujah adalah tidak logik dan bertentangan dengan kaedah sosiologi. Ya, apabila mengatakan ada golongan daripada Sumeria datang ke golongan daripada Europe datang menetap di Mesopotamia dan menjadi rujukan oleh orang-orang Akkadian. Cukup mustahil. Akkadian itu suatu bangsa yang gagah, yang kaya dan zalim rajanya, Raja Sargon. Macam mana mungkin boleh ikut maklumat boleh tunduk kepada kaum pendatang yang berapa kerat je. You nampak tak? Jadi sekarang ni Ustazah nak mengatakan bahawasanya orang Sumeria itu berasal daripada Mesopotamia. Itu hujah Ustazah. Orang Sumeria berasal daripada Mesopotamia. Adapun hujah mengatakan dia bukan orang Semitik, itu boleh dibincangkan. Kemungkinan betul. Sebab Sumeria ini dia ada kaitan dengan Hind, dengan Indus. Kita tengok dari sudut cara berpakaian dan sebagainya. Okey. Apa yang Ustazah nak jawab daripada pada Dr. Muhsin? Baik Dr. Muhsin, soaluka anil jin atau usul as-Sumeri. Wallahi ana عندي فكرة. سوميريا يعني كانت من أصوله من وادي رافدين، من وادي رافدين نفسه، من العراق نفسه، ولن يأتي من الأوروب أو من مكان آخر. هذا أولا. وثانيا هذا سوميريا هنا كان بعض المستشرق يقول هو ليست من اللغة، كانت لغته هو ليس من الساميين بل أيضا من غير السامية. هذا لا داعي له. المهم
في كتاب يعني في إيبك جلجامش حتى يعني طه الباقر نفسه يذكر أن هناك في نسخة عند كادي وعند السوميري. فأنا أرى السوميري هنا أيضا لها علاقة بأريان people. أريان يعني ناس أريان من إندوس، يعني علاقة بإندوس، والي إندوس في أصول هندي هذا. فالسوميري هنا وجدت كانت هي هؤلاء لن يؤمن، يعني عقيدتهم عقيدة غير توحيدية، غير توحيدية. لو على سبيل المثال لو أنتم يعني تقرأ ترجمة إيبك جلجامش عن التابلت أو النقوش مكتوبة لدى السومريين كما قال بعد طه الباقر وبعد من الكريمة، حتى كريمة وأنوفبا أيضا يقول ماذا؟ كلام عن السومري مكتوبة في نقوش ليس كلام التوحيدي، وإنما هم يكتب عن الشيء أكثر من إله، عن إلهيات، فهم أكثر انحراف العقيدة عن التوحيد. هذا هو. ولكن الأهم شيء هنا من مفهومي أنا أن السوميري هؤلاء من وادي رافدي نفسه، ولا من إيروبا كما ادعى بعض المستشرقين. طيب هذا فقط إن شاء الله. أوكي. Baik, Ustazah. Sekarang tadi kita telah berbincang tentang soal Palestin, dan hari ini kita pun sedia maklum tentang usaha pihak Yahudi untuk menakluki Palestin. Dan juga ada juga persoalan daripada rakan-rakan, daripada rakyat di luar sana, masyarakat, kenapa orang Palestin yang boleh kita kongsikan kepada mereka tentang alasan utama kenapa kemungkinan mereka masih lagi memilih untuk kekal di tanah Palestin. Okey. Sifat orang Palestin ini dia tidak akan tinggalkan negara mereka. Dia tidak akan tinggalkan. Sebenarnya bukan sekarang sikap itu ada. Sikap seperti itu sejak azali lagi. Mereka ini bertani dan nelayan. Dan mereka ini sifatnya seperti orang laut di Melaka itu. Ya, penduduk asal. Jadi mereka tak kisahlah siapa nak pegang pemerintahan lah, datanglah siapalah kat Palestin. Mereka tetap duduk di rumah mereka dan buat kerja seharian. Okey, satu. Yang kedua, orang Palestin ini kalau kita nak tolong mereka, kita kena bantu daripada jauh. Kita tak boleh ambil anak dia ke macam orang Bosnia kan? Tak boleh. Kita tidak dibenarkan. Orang Palestin tidak dibenarkan tinggal kan negara mereka untuk kita adopted ke semuanya. Tak boleh. Mereka walau apa pun mereka tetap berada di sana. Ya. Okey. Tetapi kalau kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia menjemput ayah dia Nabi Yakub pergi ke Mesir kan. Dia jemput ayah dia pergi ke Mesir bersama dengan saudara dia yang 12 orang tu, yang 11 orang tu, ya. Yang mana mereka tak tahu itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Persoalannya sekarang, kenapa Nabi Yakub alaihissalam meninggalkan Palestin untuk pergi ke Mesir? Sedangkan sifat orang Palestin tidak akan tinggalkan negara mereka, tanah tumpah darah mereka. Jawapannya adalah Nabi Yakub sebenarnya bukan asal usulnya bukan orang Palestin. Nabi Yakub merupakan anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam merupakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pula berasal daripada Uruk. Uruk itu satu wilayah di Iraq itu. Jadi mereka ini adalah asal usulnya keturunan dari Iraq.
mereka bukannya penduduk asal Palestin. Dan manakala Nabi Ishaq alaihissalam pula adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir daripada Siti Sarah. Siti Sarah pula merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Memang ada petikai, ada katakan dia pembesar, dia anak kawan kepada Haran itu. Tapi pandangan yang kuat mengatakan dia adalah anak Haran. Dia juga adik-beradik kepada Lut. Nabi Lut tadi. Jadi mereka dua-dua belah pihak, sebelah mak, sebelah ayah, bukannya penduduk asal Palestin. Nabi Ibrahim menetap di Palestin kerana raja pada ketika itu suka kepada Nabi Ibrahim. Baik kepada Nabi Yakub tadi. Nabi Yakub pergi berhijrah ke Mesir, ke bumi Mesir. Ada setengah pendapat, bila Ustaz baca dalam buku, dia kata penghijrahan ini, kenapa Nabi Yusuf jemput ayah dia? Kerana di Palestin itu berlaku wabak taun. Walaupun berlaku wabak taun, orang Palestin asal tidak tinggalkan negara mereka. Ya, dengan penghijrahan Nabi Yakub bersama anak dia yang 11 orang itu ke Palestin, ke Mesir. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi pembesar di sana. Ini berlaku sekitar 1500 lebih kurang. Macam the New Kingdom tadi lah kok. Jadi bila sampai di sana, wujudlah Bani Israel di Mesir. Sehingga kan sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu merupakan anak daripada golongan Bani Israel yang datang daripada fasting yang dibawa oleh Nabi Yakub tadi. Dia sebenarnya nabi-nabi ni adalah nabi-nabi ni dia ada blood ties tau. Dia ada hubungan darah. Dia bukannya orang asing. Dia hubungan darah, kebanyakan hubungan darah, terutama yang Bani Israel ini. Bani Israel ini, kenapa kita panggil Bani Israel? Sebab Israel itu nama kedua Nabi Yakub. Israel itu dalam bahasa Aramaik. Isra itu bermakna abdun dalam bahasa Arab. Itu bermakna Allah. Itu Tuhan yang satu. Dia panggil Ilat. Kalau ramai ilahiyah. Kalau saya sebut ilah. Jadi, nama dia Israel. Kenapa orang kampung nak panggil dia nama Israel? Kerana dia ni pandai bergusti. Pandai bergusti kat kampung. Nabi Yakub ni mempunyai ibadah yang kuat dan gagah. Sasa. Jadi bila dia bertumbuk ke apa, dia berlawan gusti, dia mesti menang. Jadi orang-orang kampung, dia menamakan dia Israel sebagai hamba Allah. Subhanallah, hamba Allah sentiasa menang. Maknanya dia mendapat rahmat lah. Jadi anak-anak dia dinamakan Bani Israel. Adakah Bani Israel ni masih wujud lagi sampai ini? Tak ada dah. Mengikut Majid bin Khair, saya baca dalam Juzur Tarikh Al-Arabiyah, Bani Israel sudah hilang. Dah tak ada sebab semuanya kebanyakan sudah dibunuh oleh raja-raja yang memerintah, kuasa-kuasa yang menguasai Palestin ni. Palestin ni nasib dia macam Iraq, macam Baghdad. Sentiasa ditawan oleh orang lain. Palestin ni. Tapi kisah Palestin ni zaman kuno. Kisah Baghdad ni sesudah Rasulullah, sesudah lahir Rasulullah SAW. Maknanya Genghis Khan lah naik masuk, orang tu lah orang ni kan, ganti dia punya tempatnya, Baghdad tu. Palestin benda yang sama berlaku. Malah lebih hebat lagi. Ya. Jadi daripada sini kita dapati bahawasanya bila mereka pergi ke duduk di Mesir, bila pula datang ke Palestin, bila dah sampai zaman Nabi
Nabi Musa AS. Kita tahu Nabi Musa dalam sekitar 1000 BC. 1200 hingga 1000 BC. Maknanya dia ikut dalam 200 tahun gitu je. Jadi dia ni kenapa dia boleh nak keluar daripada Mesir tu? Sebab Nabi Yusuf pernah berjanji. Dia kata satu hari nanti kaum Israel, Bani Israel akan keluar daripada Mesir dan balik semula ke Palestin. Dan masa tu kalau kamu, saya baca dalam kitab Abu Fida, Ashabul Bashar tu, dia kata kalau kamu nak balik ke Mesir, masa dia cakap lah pada masa tu Musa tak ada lagi. Dia cakap kepada orang tua-tua sekarang masa zaman Musa. Dia kata, jangan lupa gali kubur aku dekat Sungai Nil. Nabi Yusuf ni dia telah ditanam di Sungai Nil. Mengikut buku yang Ustazah baca tu. Jadi masa dia nak menyeberang tu, malam sebelum seberang tu, Nabi Musa AS buat mesyuarat. Mesyuarat dengan siapa? Mesyuarat dengan kawan-kawan dia yang Bani Israel. Dia kata sebelum kita melintas laut esok, dia kata lebih kurang itu, ada sesiapa ingat tak Nabi Yusuf pesan apa? Maka dalam ramai-ramai itu datang seorang lelaki perempuan. Perempuan tu dah tua dah. Dia kata, aku ingat ayah aku pernah cerita kat aku. Bahawasanya Yusuf pernah berpesan, sekiranya kaum Bani Israel ingin balik semula ke Palestin, jangan lupa gali balik kubur dia. Dia kata. Itu dalam Ashabul Bashar. Kitab Ashabul Bashar oleh Abu Fida diterjemahkan oleh 12 kitab Yahudi. Saya baca. Jadi ini cerita, nak percayakan itu terpulang, tapi ini cerita. Jadi cerita ni menarik sebenarnya. Sebab tu kubur Nabi Yusuf berada di Palestin sekarang. Jadi dia ambil daripada apa? Digali. Dia kata ada dekat sana, tapi satu je perempuan tu kata, kena bagi hadiah lah kat aku. Bila digali dan jumpa Nabi Yusuf bagi hadiah. Nabi Musa bagi hadiah kat dia. Dan masa menyeberang Laut Merah itu, kotak yang mengandungi tulang temulan Nabi Yusuf itu dibawa bersama. Itu cerita dia. Jadi adakah kan Nabi Musa sesak di padang teh selama 40 tahun. Nak masuk ke Palestin tak boleh. Tak jumpa. Sehinggalah Yusha bin Nun tu masuk dan buka kotak Rehat. Dikatakan semasa masuk itu dia bawa sekali dengan kotak tadi. Sebab itulah kubur Nabi Yusuf AS berada di Palestin. Kubur Nabi Musa tidak berada di Palestin. Dia hanya berada sekitar antara Palestin dengan Jordan itu saja. Ya. Sekarang pukul apa dah kita? 3.59 dah, Lutfi. Alhamdulillah, kita sudah pun selesai untuk evolusi bahasa dan asas tamadun yang untuk minggu kali ini. Dan insyaAllah untuk minggu depan kita akan berehat sebelum kita sambung lagi siri kelima kita dalam minggu akan datang. Dan waktu dan masa tu kita akan beritahu kemudian. Wallahu alam. Dan saya rasa banyak yang kita dapat hari ini sekitar perkisahan tentang Atlantis, tentang perkara yang kita belajar hari ini. Wallahu alam. Dan saya rasa itu saja untuk minggu kali ini. Kita jumpa dalam siri kelima